Dari Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri, kami bawakan secara langsung perlawanan Liga Super Johor Darul Ta'zim bertemu dengan Negeri Sembilan. Dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan Negeri Sembilan. Oh, di situ bahaya. Peluang kali ini. Oh, side netting. Akhyar. Baik kali ini Selvan. Tolak ke depan. Tidak offside. Bagaimana? Zakwan. Oh, offside. Masih lagi tanpa jaringan. Baxen kali ini melarikan bola dengan baik. Baxen. Oh, ada tackle. Yang namun diberikan advantage. Arif. Gol! Siapakah agaknya akan kami siapkan ini? Leandro. Cantik lencongan itu. Afiq Fazai ke depan, cuba mencari akhir dalam kawasan penalti. Dapat ditanduk di situ oleh Kyle Jones. Oh, bahaya di sini dan Arif Aiman gol. Oke, dapat mengekalkan ketepatan passing itu dan kali ini Arif dalam kawasan penalti. Dapat pada Arif Aiman dan peluang kali ini Baxter. Gol! Untuk mencari satu gol. Gol pertama mereka. Terus tandakan dilakukan berjaya. Namun tak tepat Sean Silvaraj. Setelah selesai aksi di antara Terengganu dan Sabah. Sambil itu Sumare peluang. Dan itu dia. Gol! Baxton lagi sekali meledak. Saya nak kenalkan dua tetamu saya. AA bersama dengan S. AAS. Azam Mubin. Saya kena panggil abang lah. Abang Azlan Johar. Selamat datang bang. Terima kasih. Terima kasih bang. Setia sampailah waktu ini bang. Ya, Alhamdulillah. Banyak gol. Itu yang buat abalan tahan. Dari ujung sana tak lain tak bukan Shahrul Kalam. Kedua-duanya bekas main. Era yang berbeza. Sebagaimana bang, kita mulakan fokus perlawanan pertama. Saya serahkan kepada Abalan dan juga Syarul. Okey. Johor Darul Ta'zim, Negeri Sembilan. Sebelum bermula kita boleh jangkakan kemenangan memihak kepada JDT, tapi keputusan 5-0 tu adakah kita boleh katakan itu jangkaan ataupun terlalu besar jaringan JDT? Memang sebelum perlawanan saya pandangan saya sendiri memang saya menjangkakan memang kemenangan memihak kepada JDT, tapi tidaklah dengan jaringan yang begitu lumayan daripada mereka Jadi saya rasa nampak benar pemain-pemain Negeri Sembilan sebelum masuk ke dalam padang mereka telah merasakan yang mereka akan tewas. Seperti mana yang dikomen oleh jurulatih mereka sendiri. Antara bila lawan satu sama satu, pemain-pemainnya kurang agresif. Ini menunjukkan bahawa sebelum mereka masuk ke dalam padang, mereka mindset mereka telah mengatakan bahawa mereka tidak mudah untuk mendapat kemenangan ke atas pasukan JDT. Jadi pada saya, setiap kali mana-mana pasukan lah kalau bertemu dengan JDT ini, jika mereka dapat mendapat keputusan seri, itu juga adalah satu kemenangan. Kerana memang kita tahu pasukan JDT ini terlalu hebat, pengalaman pemain-pemain mereka terlalu tinggi dan juga kita dapat lihat kerjasama di antara pemain-pemain ini memang tidak ada tolak bandingnya lagi lah. Kualiti juga kita tahu kualiti dalam perlawanan ini. Syarul, kita semua tengoklah perlawanan ni. 15 minit pertama tu ialah penantian yang saya nak tengok. Okey, pada saya Negeri Sembilan berjaya dalam keadaan strukturnya masih dalam, yang kita tahu mereka akan bertahan, tapi struktur bertahan tu dalam keadaan baik. Satu kelebihan pasukan Negeri Sembilan untuk musim ni adalah kelebihannya daripada struktur dan juga taktikal defending mereka yang lebih, yang boleh dikatakan organisasi dengan baik di bahagian belakang, walaupun tanpa kehadiran orang kata Gulon dan juga beberapa pemain Kuzami PE, tapi bagi saya dengan depth squad yang boleh dikatakan masih lagi mempunyai pemain pengalaman. Cuma bagi saya apa yang diterapkan, cara taktikal mereka di separuh masa pertama memakan diri mereka sendiri. Ya betul mereka bertahan dengan baik untuk 15-20 minit awal, tetapi tak kala masuk minit yang ke-30 mereka telah membuat sedikit pertukaran dengan mereka bermain open. Itu memberi peluang dan ruang yang kita tahu kualiti, kita tak bercakap kualiti yang ada pada pasukan JDT. Wan Chang, Wan Gol dengan apa yang ada Bergson, Arif Aiman lagi. Tapi sekiranya mereka membuat compact di dalam menunggu mereka pasukan JDT datang, mungkin mereka
mereka boleh mengheret perlawanan ke separuh masa kedua dan kedua 0-0. Tapi apabila memberi ruang, itu mereka dihukum. Ya. Nak relatekan dengan Syarum kongsikan Abalan kan. Okey. Bila taktikal tu berubah untuk tak sampai bila nak bertahan, mestilah nak mencuba untuk menyerang kembali. Tapi keadaan itu kadang-kadang mereka leka membuat kesilapan dalam kawasan sendiri sebagaimana gol pertama terhasil pada minit 36 Abalan. Ya, bila jaringan gol ini dihasilkan, kerana kita lihat ketika mereka bertahan, kerap terlalu bertahan. Bertahan ini akan membuatkan kita makin lama kita makin penat. Yap. Penat akan semakin menghampiri kita, dan apabila kita penat, fokus kita terhadap tugasan yang telah diberikan dalam taktikal bertahan, mungkin tumpuan itu akan semakin menipis. Disebabkan itu kita dapat lihat Johor Darul Takzim berjaya mendapat gol pertama mereka, dan seterusnya bila dapat gol kedua itu tentunya masuk ke dalam bilik persalinan, jurulatih sudah hilang fokus untuk macam mana untuk memperbaiki persembahan pemain-pemain dia supaya separuh masa kedua nanti bila masuk ke dalam padang, pemain-pemain tidak mungkin dapat bertahan dengan begitu baik, kerana JDT ketika itu bila mereka masuk ke dalam padang untuk separuh masa kedua, mereka punya moral dah terlampau tinggi untuk mereka bermain dengan lebih baik. Okey. Syarum, kita tak boleh nak pertikaikan dan kita kena akui Johor Darul Takzim satu tahap yang jauh berbeza dalam perlawanan ini lah. Tapi yang menarik untuk saya, untuk kita tekankan untuk semua, saya rasa saya dan juga semua penonton, pemain-pemain juga belajar ialah bagaimana bijaknya mereka. Okey, Arif menjadikan minit 36. Ketika itu, bijak maksud saya ialah mereka terus menekan. Pressure kepada pasukan lawan yang pasti dalam keadaan tertekan. Saya sebenarnya ini semua orang lihat apabila pasukan JDT boleh kata mereka menghukum dengan jaringan pertama, mereka akan sentiasa berada di hadapan untuk buat high pressing. Tapi untuk pasukan Negeri Sembilan, apabila mereka ditekan, mereka gagal mengeluarkan bola di half mereka sendiri. Apabila mereka gagal mengeluarkan bola di half mereka sendiri, mereka akan terus dihukum. Kalau kita lihat gol ini apa yang dijaringkan oleh pasukan, mereka buat high pressing yang baik. Dan di situ adanya kedudukan body positioning pemain pertahanan pasukan Negeri Sembilan dengan tidak tahu keadaan di mana mereka telah diheret, dan juga di situ adanya Arif Aiman kebijaksanaan dan terus menghukum dan terus hukum. Ini kira separuh masa kedua lah, Abalan. Kalau kita tengok Abalan dalam keadaan dia, kesilapan ini gol yang ketiga, kemudian gol yang keempat menyusul pada minit ke-61. Ada jurang sedikit, tapi itu yang kita cakap pasal agresif ni. Ketika ini kita tengok macam mana agresifnya Arif Aiman merebut bola daripada kaki lawan dia, kemudian terus menjadikan gol. Daripada situ kita kena lihat kepantasan dalam bola sepak moden ini adalah aspek yang paling penting. Kepantasan berfikir, kepantasan bertindak dan kepantasan untuk merebut peluang. Daripada situ kita nampak Arif telah menunjukkannya cara yang betul untuk kita bermain dalam bola sepak. Bukan hanya Arif, bila cakap bab bertindak ni Syarum, kita tengok dia JDT dia ialah sebelum contoh keadaan ni, mereka akan terus bergerak, tapi bila Negeri Sembilan bertahan, sebelum nak menggerak ke depan, mereka akan bergerak terlebih dahulu untuk menekan, dan sebab itu terus jadi masalah. Sebenarnya di bawah kendalian Hector berbeza dengan approach tactical Benjamin Mora yang mereka inginkan permainan fetch and carry. Tetapi di bawah kendalian Hector, mereka adanya bypass midfield, mencari ruang-ruang kosong di belakang pertahanan pasukan. Di sini kita lihat satu larian bijak Chandling Rand yang dilakukan oleh Arif Aiman, dan variasi kedudukan pemain seperti Bergson, tidaklah seorang pemain yang akan sentiasa berada dalam kotak. Beliau akan berada berlari daripada belakang, buat larian ke near post atau far post. Ini sebenarnya akan mengelirukan pemain pertahanan lawan. Tapi yang menariknya adalah approach tactical di mana adanya diagonal pass di belakang pertahanan lawan, dan jelas sebenarnya apa yang dilakukan itu jelas mereka mampu, dan mereka hasilnya mereka menjadikan gol dengan jumlah yang besar. Baik. Perkara telah berlaku. 5 gol lah pun. 5 gol tak boleh buat apa. Tapi yalah, ini banyak tu 5 gol. 5 gol banyak. Banyak. Dan perlawanan itu yalah, memang kita berbalik pada ayat awal lah. Memang kita akui, kita jangkakan jadi tim. Tapi gol-gol bukan sahaja 5 gol. Gol-gol terlalu mudah. Seolah-olah Negeri Sembilan, yalah, kalau sebelum bermula sepak mula ni, kita menyangkakan Coach Wen ada optimis, cuba nak memberikan saingan. Pemain juga usulkan perkara itu. Tapi tak mampu, itulah mungkin satu perkara yang boleh ditekankan untuk Negeri Sembilan. Mereka boleh buat dan boleh mungkin defisitnya kurang kalau mereka buat perkara itu. Apa boleh? Itu dah yang dikatakan oleh Dewan tadi. Agresif yang tidak ada pada pemain-pemain dia. Jadi sebabkan itu kita lihat bagaimana pantasnya pemain-pemain JDT merebut bola, bagaimana mereka cepat ketika pihak lawan mengawal bola, mereka datang melakukan harassment yang begitu cepat.
Jadi di sini kita lihat kepantasan segala-galanya ada pada JDT pada malam ini. Jadi sebabkan kepantasan itu jugalah mereka telah berjaya mencipta peluang, membuatkan pihak lawan melakukan kesilapan demi kesilapan kerana tekanan dan terjahan awal yang dilakukan oleh JDT ini memang cukup berkesan dan membawa kepada kesilapan yang dilakukan oleh pihak lawan ini. Jadi mereka hasil pada kesilapan tu memberi peluang kepada mereka untuk berjaringan gol. Daripada situlah kita lihat begitu ketara sekali di antara individu pemain Negeri Sembilan dan juga individu pemain JDT. Jika kita lihat kebolehan di antara satu sama lain tu memang banyak memihak kepada pemain-pemain JDT. Yes, baik. Syarum, satu soalan untuk Negeri Sembilan. Kita kalau kita throwback perlawanan pertama, begitu berbeza hari ini perlawanan yang kedua. Adakah selain Abalan yang kongsikan kemahuan yang terlalu tinggi JDT ialah back to back. Mereka semalam JDT 2 memang kita tahu mereka dah tak sabar untuk, adakah perkara itu juga menyebabkan terus? Ya, bagi saya sebenarnya bukan hanya moral pasukan Liga Super JDT. Moral pasukan yang berada di bawah Johor. Dan mereka sebenarnya ingin mencapai kejayaan dengan pantas. Dan bagi saya untuk pasukan Negeri Sembilan, struktur organisasi di bahagian pertahanan mereka boleh dikatakan adanya tanda tanya di situ. Kurangnya, macam Abalan kata, Coach Devon juga kata tidak kurangnya aggressiveness. Tetapi bagi saya apabila anda telah dibolosi dengan 3 gol, sepatutnya mereka perlu memperketatkan bahagian pertahanan mereka, membuatkan compact di bahagian tengah untuk mencari ruang untuk membuat serang balas boleh katakan counter attack. Tapi mereka gagal juga membuatkan itu dan mengajak pasukan JDT datang lagi dan hasilnya 5 gol berbalas kosong. 5 gol. 2 gol. Arif Aiman pun cipta gol di Liga Super malam ini. 2 gol. Kemudian Bergson 24 gol keseluruhannya. Penjaring terbanyak. Dan juga Leandro, gol yang kedua tadi menjadikan 5 gol. Alright. Kita dah dapatkan juga sahabat kita Fadhirul, beberapa hari dah kat Johor dia. Kita punya wartawan untuk mendapatkan perkembangan selepas tamatnya aksi memihak kepada Johor Darul Takzim. Fadhirul di talian sekarang. Fadhirul, ya, masih setia, masih kacak di Johor. Fadhirul, saya tak mau tanya panjang. Soalan pertama saya, JDT malam ini, komen awak di sana. Baiklah, Azlan Mubin, saya mulakan dengan satu perkataan. Wow. 9 kejuaraan Liga Super berturut-turut yang dilakar JDT malam ini, saya yakin dah pasti bukannya satu rekod yang akan dipertahankan untuk tempoh jangka masa yang cukup panjang. Yang pastinya sukar diatasi oleh mana-mana pasukan, mana-mana kelab selepas ini. Dan apa yang menariknya malam ini, antara fakta yang boleh saya kongsikan adalah selepas dilantik pada bulan Julai lalu, Hector Bidoglio, pengendali ini sudah pun membawa pulang 2 trofi ke bumi Johor Darul Takzim selepas Piala FA, dan malam ini Piala Liga Super menjadi milik JDT. Dan selain itu juga suka juga untuk saya kongsikan mengenai penyerang berbisa mereka. Siapa lagi kalau bukan Bergson da Silva. Kalau ikutkan fakta ataupun statistik, total secara keseluruhan 24 gol telah diledak penyerang kelahiran Brazil ini, dan pada malam ini 2 gol di Stadium Sultan Ibrahim menjadikan 18 gol keseluruhan dicetak oleh Bergson di laman sendiri. Tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa Stadium Sultan Ibrahim ini merupakan salah satu taman permainan buat Bergson da Silva, Azlan. Oh, dahsyatlah. Saya setuju. Fadhirul, nak tanya banyak tak boleh sebab ada kekangan lain. Tapi difahamkan sebentar tadi TMJ ada berjumpa dengan pemain. Mungkin anda ada apa reaksi ataupun mendengar apa perkara dibincangkan ataupun dikongsikan? Saya juga mendapat maklumat sedemikian, dan mereka sementara menunggu kehadiran Hector Bidoglio ke dalam bilik sidang media, mereka meraihkanlah. Sebenarnya perlawanan malam ini dibantu juga kejuaraan Liga Super JDT malam ini dibantu juga dengan keputusan di Kuala Terengganu, di mana Terengganu berjaya untuk menewaskan pesaing terdekat JDT iaitu Sabah dengan 2-0. Jadi kami juga di pihak media juga sebenarnya terpaksa perlu menunggu sehingga tamatnya perlawanan di Terengganu, dan camp JDT, skuad JDT meraihkan kejayaan mereka di bilik persalinan bersama-sama dengan Tunku Ismail, Tunku Mahkota Johor, TMJ sebentar tadi, Azlan. Baik, apa pun terima kasih Fadhirul. Ni pun dah pukul. Baik, Azlan. Baik, dah tahu lah kan. Jadi, terima kasih Fadhirul. Bolehlah siap-siap tu. Terima kasih berikan perkembangan pada malam ini. Sama-sama, Lan.
Terbaik, Fazirul. Alright. Tamat untuk perlawanan. Bukan tamat siaran. Sabar Syarul. Syarul senyum bila dengar tamat. Baru 5-0 baru first game. Ada lagi 5-0 tau malam ni. Alright. Satu apa yang Syarul nak katakan untuk JDT sebelum kita tutup cerita ni? Bagi saya dua perkataan iaitu preparation dan juga organisation. Dua benda yang patut dicemburui oleh semua pasukan yang beraksi dalam Liga Super. Jelas, tahniah untuk pasukan Johor Darul Takzim. Abalan? Well, di tempat sendiri mereka menjaringkan 34 gol. Dalam 22 perlawanan adalah satu keputusan yang menakjubkan. Dan saya dapat lihat pasukan JDT ni togetherness mereka, kerjasama mereka saya rasa sangat padulah dan bukan saja dibantu dengan kelebihan individu pemain-pemain, malahan fitness level mereka juga bagus. Bagaimana penggiliran pemain digunakan dengan bijak dan sudah tentu pengurusan yang terbaik dengan kemudahan yang terbaik diberikan pada pemain. Jika mereka tak dapat keputusan seperti mana yang kita lihat menjadi juara pada malam ini adalah sesuatu yang sangat saya rasa tak menasabah lah. Yep. Jadi saya rasa memang wajarlah mereka diangkat sebagai juara.